Kedua, orang yang baligh. Ketiga, dengan kemahuan sendiri. Ini sama macam kesalahan-kesalahan jenayah yang lain. Maknanya kalau pencuri itu tidak berakal, dia tak boleh kenalah. Minum arak pun kalau gila tak kena. Orang berzina gila tak kena, ya. Lepas tu akil baligh, kanak-kanak berzina pun tak kena kan. Mencuri, sama ni mencuri. Dia tidak akil baligh, tak boleh kena potong tangan. Dia boleh kena hukum ta'zir, iaitu mumayyiz boleh kena. Bukan kena potong tangan. Dia kena hukum ta'zir. Yang ketiga, dengan kemahuan sendiri. Bukan dia dipaksa oleh sesiapa untuk mencuri. Kalau dipaksa, ada bukti-buktinya dia dipaksa, dia boleh buktikan dia dipaksa, maka tak boleh potong tangan juga. Tengok, pencuri yang gila atau kanak-kanak atau orang yang kurang akalnya tidak sioman, tidak wajib dikenakan hukum hudud, sekalipun mereka itu mengambil harta atau barangan orang lain secara bersembunyi dengan tujuan untuk memiliki harta atau barangan itu. Itu syarat mencuri. Yang dikatakan sariqah ni ambil curi senyap. Kalau kita sempat, kita masuk buat hirabah lain. Hirabah dia ambil terang-terang, ambil depan-depan dan dengan kekerasan atau senjata. Jadi orang gila dia ambil senyap, budak-budak ambil senyap, tak kena potong tangan, ya. Ini berdalilkan hadis Nabi SAW, rufi'al qalam an thalathatin, anil na'im hatta yastayqiz, wa anil sabi hatta yahtalim, wa anil majnun hatta yaqil. Ini dalil yang sama kita baca daripada sebelum-sebelum ni pun, ya. Maknanya Allah tidak akan mengira dosa ataupun tidak juga menyiksa tiga golongan. Pertama, orang yang tidur sampailah dia bangun, ya. Macam sekarang lah, saya rasa ada lagi orang tidur ni tak sembahyang subuh kan. Apa hukumnya? Berdosa tak? Tak berdosa. Tapi kalau dia dah bangun, dia tak sembahyang juga, berdosa. Jadi kita bangun pukul 8, Allah kata dah habis sembahyang subuh, waktu subuh dah habis, dia kena qada time tu. Dia kalau tidak qada, berdosa. Tapi dia tidur tadi tak sembahyang subuh, belum kira berdosa lagi, hatta yastayqiz. Wa'anil, ni jangan buat, ni cerita dia, hukum. Jangan buat selalu-selalu. Sekali-sekala berlaku, tak apa. Ustaz dia kata tak apa ya tidur. Tapi kalau malam duduk tengok bola apa semua sampai pukul 4 tidur, tak boleh lah. Ni tidur biasa, pukul 10 tidur, 11 tidur, lepas tu tak bangun lagi. Maknanya sebelum kita tidur, akal kita belum berfungsi lagi lah, kan. Wa anis sabi hatta yahtalim, kanak-kanak sampai cukup umur. Jadi budak-budak yang belum cukup umur, dia melakukan kesalahan jenayah, dia tak kena hukum. Tak maksudnya tak kena hukum hudud, boleh kena hukum ta'zir. Wa anil majnun hatta yaqil, orang yang gila sampai dia berakal ataupun sampai penyakitnya sembuh. Baik, hadis riwayat Imam Ahmad, Ashabus Sunan, Al-Hakim, An-Naisaburi. Tengok muka surat 92. Orang yang dipaksa mencuri dengan cara kekerasan, misalnya orang yang diancam, ya, dan diugut akan dibunuh jika tidak mahu mencuri. Dalam kes ini pencuri itu juga tidak dikenakan hukuman hudud, ya. Ini berdasarkan hujah ataupun dalil hadis Nabi SAW, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Ini pun dalil yang sama kita dah baca-baca sebelum-sebelum ni, ya, hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selainnya. Iaitu Allah Ta'ala tidak kira tajawaza ni maknanya macam kita tajawaza ni macam apa tau bahasa Arab, tajawaza macam tak endah lah. Macam kita tahu orang buat sesuatu, kita pun tak kisah, macam itulah tajawaza, ataupun tidak mengambil kira. Apa dia? Allah tidak ambil kira atau Allah tidak mengira dosa bagi umatku kalau kesalahan itu tersilap. Al-khata', tersilap.
wan nisyan, terlupa. Sebab tu khata' ni, membunuh tak sengaja pun tak kena hukum qisas. Bunuh tak sengaja kena bayar dia, bayar ganti rugi. Wan nisyan, terlupa. Kita ada ambil duit orang, pinjam, terlupa, kita lupa nak bayar, tuan punyanya pun lupa nak minta. Sebab itu kalau tuan punya tu serius, dia akan ikut macam surah Al-Baqarah, suruh tulis, kan? Ila ajalin musamma faktubuh. Kalau betul lah hutang tu dia nak tuntut, tulis, siap dengan 2 orang saksi, supaya bila orang tu tak bayar hutang, tuntut. Tapi kalau orang bagi pinjam duit, ni saya beritahu, siapa-siapa pinjam duit, pinjam RM5, boleh ambil. Orang yang bagi ni pun jenis kata loose lah, dia tak kisah. Lepas tu orang yang pinjam pun jenis dia pun lupa, loose juga. Apa hukum dia? Sama-sama halal. Macam mana? Tuan punya ni pun macam tak serius, orang yang pinjam pun ada duit pun dia tak tahu nak, kan, dia tak ingat. Jadi apa hukumnya? Dua-duanya tak kisah, halal. Kalau betul-betul kita nak bagi orang pinjam duit, kita nak balik, pastikan tulis. Setengah orang dia kata, aku bagi dia pinjam tak bayar, aku bagi dia pinjam tak bayar. Tapi kamu tak minta, salah juga. Faham? Kalau lupa, memang betul-betul lupa, maka Allah tidak kira sebagai dosa. Kan? Kita lupa solat pun tak berdosa. Kan? Kita lupa semayang, buat-buat lupa tak boleh lah. Kan? Betul-betul lupa. Kita katakan isyak lupa, lepas tu balik rumah malam, dah penat tidur subuh semayang, sampailah kita mati pun main lupa, tak berdosa. Begitu juga dalam hal ni, wa mastukrihu alaih, dan benda yang dia dipaksa. Paksaan ni pun kena tengok. Kalau melibatkan nyawa ataupun benda yang berat, daruriyatul khamsah, membabitkan agama, kan? Contohnya kita dipaksa mencuri, kalau tak kita dibunuh, itu dikira. Kalau kau curi duit dia, kalau tak mau kawan, itu tak boleh. Itu boleh. Itu dia budak-budak. Kau curi duit dia, kalau tak kau diberhentikan kerja. Yang tu pun boleh ihtimal lagi. Kalau katakan dia tu tanggung keluarga, tanggung nafkah apa semua, kalau dia berhenti kerja, nak cari kerja baru susah. Maksudnya dia curilah duit atas arahan orang atas dia. Dalam hal ni pun tak boleh kena potong tangan. Tapi tak boleh selama-lamanya dalam. Tuan-tuan kena ingat, benda-benda yang kita kata darurah ni, dia tak boleh selama-lamanya. Kena kita keluar daripada keadaan tu. Jadi dipaksa ni kita tengok paksaan yang macam mana. Kalau ada jalan keluar, maka ikrah itu tak dikira. Ni kita kata memang lah, kalau kau tak curi, aku kacau keluarga kau, mak kau, adik-beradik kau, apa itu antara paksa lah, yang boleh kita ambil kira. Lagi, jadi orang yang mencuri, kalau dia memang dipaksa atas suruhan orang lain, dia tidak boleh dikenakan hukuman potong tangan, sebab dia bukan berlaku dengan kehendak dia. Yang mencuri ni tuan-tuan faham, memang dia yang nak buat, tak ada siapa yang suruh, memang dia yang nak buat, ambil barang senyap-senyap, lepas tu barang tu jadi milik dia. Kalau ada orang dia ambil juga, tapi dengan niat nanti dia pulangkan. Saya ada tengok dalam Facebook atau WhatsApp semalam, ada orang yang kelaparan, dia curi duit masjid tabung. Dia curi duit berapa ringgit dia dapat, dia tulis atas kertas. Ada dapat malam tadi saya baca, dia tulis atas kertas
Assalamualaikum, pihak masjid, saya pinjam duit. Jika Islam pinjam, tapi dia curi lah, sebanyak berapa ringgit saya ingat RM6 lebih je. Sebab saya sangat lapar. Bila saya ada duit nanti, saya akan masukkan balik dalam tabung. Tulis kata dia masuk. Tapi RM6 pun sikit kan. Kalau dia curi tu banyak kan, lebih daripada sampai nisab, dalam keadaan macam tu pun tak kena. Jadi maknanya tuan-tuan, saya dah baca, tengok dalam gambar tu, saya mungkin JK masjid lah, dia buka tabung, dia tengok ada kertas kan, dia ambil gambar snap. Saya dah fikir, rasanya memang ada orang susah yang tak makan, kesian. Dan desakan-desakan hidup macam ni, kita kata tak boleh lah. Dia memang tak boleh kena potong tangan, tak boleh kena hukum potong tangan. Okey. Apatah lagi kalau orang paksa dia. Baik, tuan-tuan lihat pula nombor 4. Orang yang terpaksa mencuri disebabkan tersangat lapar, kebuluran, atau terlalu dahaga yang boleh membawa kepada maut, tidak boleh juga dikenakan hukuman hudud, kerana mereka yang dalam keadaan tersebut adalah termasuk dalam darurat yang diharuskan oleh syarak melakukan perkara yang dilarang. Macam tadi, yang makan, minum. Dan biasanya kes-kes kecurian kerana kelaparan ni, dia memang di bawah nisab. Memang di bawah nisab. Hatta 3 dirham yang minimum diletakkan oleh Nabi SAW. Orang kalau mencuri atas daripada 3 dirham tu, memang orang tu berniat memiliki duit atau harta orang lain secara yang kita kata kalau kita kata untuk kemewahan lah. Tapi kalau bawah daripada nisab ni, biasanya harga untuk orang makan sehari semalam, bawah nisab yang minimum. Sebab yelah, tak fikir orang makan pagi sarapan, tengah hari, malam, biasanya habis berapa banyak? Kata-kata sarapan sekarang RM5 lah, katalah RM5. Maka kata hari RM10, RM15. Malam lagi RM10, lebih kurang RM25 lah. Itu memang di bawah nisab. Baik, tengok Dan tak ada orang dia curi duit orang lain RM25 untuk bermewah-mewah. RM25 bukan mewah. RM25 boleh buat apa sekarang ni, kan? Bukan untuk bermewah. Bahkan hari ni kita kata kalau kita beli barang-barang makan dapur pun RM100 tu macam hilang itu je kan. Macam tak, kejap ada, kejap tiada kan. Sekejap ada, sekejap tiada. Jadi bawah nisab lah. Apatah lagi kalau kerana kelaparan. Jadi kaedah fikih ada ad-darurah tubihul mahdzurah. Sebab itu pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab pernah berlaku ayyamul maja'ah, waktu kebuluran lah, akibat kemarau. Lebih kurang katanya 6 bulan kan, lebih kurang 5 ke 6 bulan. Sekejap kan. Dalam waktu itu Umar bin Khattab tidak makan daging. Dia tak nak makan daging dan tidak makan lemak haiwan. Orang Arab ni dia suka makan lemak tau. Tapi tak macam kita lah, dia pun cuaca dia panas semua kan. Orang Arab dia suka makan lemak haiwan. Kalau daging, kalau pergi Mesir, dia ada gulung daging lemak ni dengan daging dia pita-pita, dia boleh masak. Sedap lah. Apa makanan saya lupa nama dia. Jadi daging pun tak makan, lemak pun tak dimakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Rakyat bawahan tak usah kata itu lagi. Roti ke apa kadang tak dapat. Jadi waktu itu kalau ada orang mencuri untuk makan, dia memang tidak dilaksanakan hukum potong tangan. Kerana dianggap kebuluran itu sebagai satu desakan yang menyamai darurah tadi. Baik. Sungguh pun dalam kes-kes tersebut, dalam ceraian 3 dan 4, mereka itu terlepas daripada hukuman hudud, tapi hakim boleh mengenakan hukuman ta'zir. Mana hukuman hudud tidak dikenakan,
yang boleh dikenakan hukuman ta'zir. Okey. Hukuman ta'zir ni kalau dalam waktu kemarau macam tu pun tak boleh buat apa juga. Mungkin boleh catat sajalah. Awak ambil makanan dia, awak curi duit dia, awak beli makanan, awak ambil makanan itu semua. Bila kamu boleh mampu, bayar balik. Macam tu je. Nak buat macam mana? Waktu kemarau, banjir, baca banjir di Kelantan dulu pun kadang ada terpaksa juga. Kadang kata tu kita bukan tahu dah benda yang hanyut ke apa kan. Tengok ada roti ke dalam plastik, makan kan. Ambil lah waktu-waktu macam tu, ya. Kerana kalau ada pula tuan ni kata, ni saya punya, dia waktu darurat. Darurat ni orang tak kira dah, ya. Baik, tengok pula di sini. Jadi hakim dikenakan ta'zim mengikut kearifan dan kebijaksanaannya. Okey, sebab tu dalam kes Sayyidina Umar tadi, bila mana dah habis tempoh kemarau tu, hukuman macam biasalah. Orang hari ni berhujah dengan Sayyidina Umar sampai berpuluh-puluh tahun kan, tak laksanakan hudud. Tak boleh lah. Ni dah penyatuan ummah ni, tengok kan, dah okey tu. Saya tengok, rasa insya-Allah pemimpin negara kita pun dah nampak dah alternatif kepada masalah jenayah ni, hukuman Allah Ta'ala, ya. Seorang pemimpin negara pun dah sebut dah, kita bersatu ke arah apa, dan ke apa, melaksana hidup di bawah syariatnya kan. InsyaAllah tu tuan-tuan, doa-doa lah kan. Betul nak bagi faham ni berpuluh tahun tuan-tuan, sampai orang benci dah tengok muka ustaz ni. Sekarang orang dah faham. Jadi kalau pemimpin negara dah boleh terima, yang bawah-bawah ni jangan buat gangster pula, jangan tunjuk something kan. Undang-undang Allah. Kalau nak juga British juga, pergi ke United Kingdom. Sana memang British betul. Okey, mana pemimpin negara kita dah boleh faham dah hukum hudud ni, ya. Baik, nombor 73. Nisab atau nilai barangan yang dicuri yang dikenakan hukuman hudud. Nisab atau nilai jumlah harga harta atau barangan wang yang dicuri yang wajib dikenakan hukuman hudud ke atas pencuri itu tidak kurang daripada 1/4 dinar. Rubu' dinar dia panggil, 1/4 suku atau 3 dirham. 3 dirham atau suku dinar ni sama nilai, Nilai atau kadar tersebut adalah berdasarkan hadis-hadis berikut. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW, sabdanya, la tuqta'u yadu sariq illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan dipotong tangan ataupun tak boleh dipotong tangan orang yang mencuri kecuali barangan yang dicurinya itu bernilai sampai 1/4 dinar atau lebih. Fasa'ida, sa'idah ni ke atas, ya. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijadin thamanuhu 3 dirahim. Hadis rawahul jamaah. Ini riwayat oleh jamaah ulama ahli sunan, bahawa Nabi SAW telah mengenakan hukuman potong tangan ke atas orang yang mencuri mijan. Mijan ini bekas simpan senjata, ya. Dan harganya dia kata bernilai 3 dirham. Yang tu boleh potong tangan. Yang disebut dalam kitab ni tuan-tuan, yang minimum, kalau tuan-tuan baca kitab-kitab lain, dia ada jumlah yang lain, ada hadis lain, iaitu Nabi SAW melarang potong tangan pencuri sampailah barangan yang dicuri itu balagha dinara, nilainya mencecah 1 dinar. Itu cerita dinar dirham, kita pun tak guna mata wang tu, kita pun tak tahu harga, kan. Tengok dalam internet, tengok kalau buka nilai semasa lah, ya. Saya pun tak buka. 1 dinar ni lebih kurang 700 lebih. 700 lebih. Terbaru saya tak tengok lah, kan. 700 lebih tak
Tak sampai 800 lah, 760, 777, 700 turun sikit, naik gitu. Jadi kita bayangkan 700 lebih tu dibahagi kepada 4, nak dapat rubuk berapa? Lebih kurang 100 lebih, 150 kot. 150 tak, 170 atau 180 ringgit, lebih kurang macam tu. Jadi ketetapan ni perlu diletak oleh pemerintah. Dia boleh letak setahun contoh. Nisab tahun ini untuk kesalahan mencuri adalah RM175. Sampai hujung tahun pemerintah kata kita macam zakat lah. Zakat kan dia ada kan. Tahun ini siapa-siapa nak bayar zakat di negeri Selangor, satu kepala RM7. Tahun depan dia boleh kan? Betul tak? Tahun depan kalau nak buat RM8 boleh. Atas pemerintah. Jadi kalau nisab kesalahan mencuri ni pun dia boleh cabut sebut. Tahun ni siapa-siapa yang mencuri bawah daripada RM175 tak kena potong tangan. Macam mana? Tahun depan oleh kerana mata wang kita jatuh dan nilai emas begini-gini, kita punya nisab kesalahan mencuri adalah RM190, RM185 macam tu jumlahnya. Okey. Tapi kalau dia pakai hadis Nabi SAW sebut dinara, maknanya dia kena sebutlah siapa-siapa mencuri bawah RM700 tak kena potong tangan. Ada hadis menyebut tentang dinar. Satu dinar. Baik. 3 dirham. 3 dirham menyamai juga dengan rubuk dinar. Rubuk dinar. Setiap kesalahan. Setiap kesalahan. Kata-kata mencuri tak kena. Lepas tu kali ke berapa dia mencuri kena. Yang